A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Dalam masa yang sama, kita juga bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini makin bertambah dan berkekalan sehingga ke akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi dalam perbahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Kemudian orang yang zalim, penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa melakukan fasik, menderhaka. Hukum mengubah perkataan yang terdapat di dalam nafs. Sesetengah ulama kami mengatakan dikatakan kepada mereka itu hittah. Lalu mereka berkata syukmatuhu azahazban. Maksudnya bijian yang masak dalam sehelai rambut yang diikat. Tujuan kata-kata itu adalah untuk mempersenda agama dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesetengah orang yang membincangkan tentang Al-Quran mengatakan bahawa celaan terhadap mereka ini menunjukkan bahawa mengubah kata-kata yang dinaskan itu tidak boleh sama sekali. Namun kenyataan secara umum ini perlu diteliti kerana kata-kata yang dinaskan dalam syariat berkemungkinan lafaz-lafaznya digunakan dalam beribadah atau hanya digunakan pengertiannya sahaja dalam beribadah. Jika peribadatan itu mesti menggunakan lafaznya, maka tidak bolehlah diubah lafaz tersebut. Jika peribadatan itu hanya sekadar menggunakan pengertian lafaz, maka bolehlah ia ditukarkan dengan lafaz yang sama erti dengannya. Tetapi tidak boleh ditukarkan dengan lafaz yang tidak seerti dengan lafaz asal. Walaupun begitu, penukaran tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, melainkan dengan cara ijtihad. Orang yang berhak mengupas maksud tersebut secara bersendirian
dengan memberikan maksud yang sepatutnya ialah orang yang alim. Dalam membuat kupasan tersebut, mestilah lafaz yang awal yang hendak ditafsirkan serta lafaz kedua yang ditafsirkan mempunyai kesamaan pengertian. Keadaan ini berbeza dengan cara yang dilakukan oleh Bani Israel apabila dikatakan kepada mereka Hittah, yang maknanya wahai Tuhan, padamkanlah dosa-dosa kami. Tetapi mereka yang mereka tafsirkan secara mengejek-ngejek itu dengan mengatakan ayat itu bermaksud bijian yang masak dalam sehelai rambut. Hal ini bererti mereka mengubah perkataan tersebut dengan lafaz yang tidak memberikan maksud sebenar. Andainya mereka menukarkan perkataan itu dengan perkataan yang sama sekali tidak membawa pengertian yang sebenar, tentunya ia tidak dibenarkan. Perbuatan ini sangat besar kebatilannya dan ia dilarang keras serta dicela. Sama juga halnya dengan memindahkan hadis bukan dengan lafaz asalnya jika ia masih menyampaikan maksudnya yang asal. Dalam hal ini timbul perbezaan pendapat. Diriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa bahawa beliau berpendapat boleh berbuat demikian. Katanya, bukan semua yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kami pindahkan kepada anda dengan lafaznya, cukuplah bagi kami mendapatkan maksudnya. Baik. Sekarang kita nak bincang berkenaan dengan orang-orang Bani Israel. Ketika mana Bani Israel disuruh untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila masuk ke satu tempat dan Allah Taala kata masuk dan tunduk sambil menyebut waqulu hittatun naghfir lakum. Bila tunduk tu sebut hittah. Allah Taala kata sebutlah hittah. Tuan-tuan tengok dalam ni perkataan hittah ni. Hittah ni maksud yang Allah Taala sebut itu, bila kamu menundukkan diri kamu dan kamu sebut waqulu hittatun, dengan maksud ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Itu maksud ayat hittah. Tapi Bani Israel ni dia ada perangai dia. Dia buat hittah itu dengan maksud yang lain. Dengan maksud apa? Dengan maksud biji-bijian. Jadi biji-bijian yang telah masak diikat pula dengan sehelai rambut, maka itu maksud hittah. Boleh ke buat begitu? Perkataan yang sama, cuma nak dengan maksud yang lain. Ataupun kita boleh ke tak mengubahkan lafaz dalam nas-nas? Ini yang nak dibincangkan. Yang sekarang kita nak bincang, nas itu masih lagi dengan lafaz yang sama, tapi bawa maksud yang lain. Boleh ke begitu? Yang pertama kita kena ingat, dalam bahasa Arab, kadang-kadang satu perkataan itu membawa maksud yang banyak. Kadang-kadang ada perkataan itu digunakan dalam bahasa yang lain, tapi dengan maksud yang lain. Ada. Dalam bahasa Arab maksud begini, dalam bahasa Suryani mungkin dengan maksud yang lain. Perkataan yang sama. Kalau kita, mungkin orang Arab, kita guna perkataan itu begini. Orang Melayu guna perkataan itu juga, tapi dengan maksud yang lain. Itu kita kena faham. Jadi boleh tak kalau dalam nas kita nak menggunakan begitu? Tuan-tuan, kalau nak pergi berjalan jauh, kita akan kata kita ni nak pergi bermusafir. Orang Arab dia tak cakap gitu. Kerana perkataan musafir ialah seorang yang berjalan jauh. Dia akan kata saya nak safar. Perkataan safar itu menunjukkan kepada perjalanan yang
yang jauh. Kita guna perkataan musafir dengan maksud yang lain. Orang Arab guna musafir dengan maksud yang lain. Itu ada perbezaan dia. Penggunaan perkataan yang sama tapi maksud dia lain. Maka dalam ayat yang kita nak bincang ni sama juga. Hittah asalnya bila Bani Israel buat kesalahan, maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa alaihissalam, bagi tahu dia orang, suruh dia orang minta ampun kepada Allah dengan menyebut waqulu hittatun. Sebutlah hittah. Mereka sebut tapi bukan niat seperti mana yang disuruh oleh Rasul, tapi mereka sebut itu mengejek-ngejek dengan maksud yang lain. Alah, tuan-tuan, tak mahal kalau kita pergi ke Indonesia dan tuan nak makan sup ekor dipanggil sup apa? Sup bontot, betul tak? Kita kat sini kalau sup bontot tu apa? Nampak tak? Tergamak ke nak makan? Ini masak apa? Sup bontot. Alamak, nak makan pun rasa lain. Perkataan yang sama tetapi dengan makna yang berlainan. Nampak tak? Dari sudut kita bontot tu macam satu penghinaan, minta maaf. Kan? Tapi pada dia sup bontot dia dah normal, kerana pada dia hanyalah ekor yang dimasak kemudian dimakan, tak ada masalah. Tapi pada kita jangan cakap gitu. Kan? Betul tak? Jangan ucapkan perkataan itu, kerana perkataan itu sama tapi bila bawa pada kita dia jadi macam satu penghinaan. Nampak tak? Dia jadi satu penghinaan. Itulah yang kita nak bincangkan sekarang. Perkataan tu sama tapi bila kita ubah kepada maksud yang menghina, boleh ke tidak? Itu yang kita nak bincang sekarang. Sebab kalau kita tengok banyak bahasa yang kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, yalah, minta maaf, minta maaf. Ini sekadar penjelasan, nak sebut pun tak tergamak, tapi terpaksa. Ada satu pemain bola sepak, kan? Ada satu pemain bola sepak di Liga Inggeris lah. Tapi lama tak dengar nama dia. Tapi sebelum ni dengar lah. Tuan-tuan tahu apa nama dia? Tuan tahu apa nama dia? Nama dia sangat-sangatlah nak sebut pun tak tergamak, kan? Saja je. PUKI nama dia. Tu nama dia. Tapi kalau bawa kat sini, letak nama anak kita, naya kan? Naya kan? Kau bayang? Jadi apa yang saya nak fahamkan ialah perkataan itu mungkin pada setengah bahasa dia perkataan yang baik, tapi pada bahasa, bawa kepada bahasa tertentu, dia adalah bahasa yang diejek. Begitu. Kalau ikut lafaz di sini hittah dengan maksud, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, padamkan dosa-dosaku, buangkan dosa-dosaku. Kalau tuan-tuan tengok kat sini dalam baris di bawah ni, yang tengah-tengah ni, orang yang berhak mengupah tu, lepas tu dia kata, apabila dikatakan kepada mereka hittah, kalau nampak lafaz Arab tu, kalau hittah, nampak tak? Hatta tamarbuta, maksud dia, wahai Tuhan, padamkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kan? Tapi Bani Israel mengejek-ngejek. Dia jadi macam mana? Tengok. Dikatakan kepada mereka tu hittah, mereka kata apa? Mereka kata syukmasuhu azahazban. Apa maksud syukmasuhu azahazban? Maksudnya bijian yang masak dalam sehelai rambut yang diikat. Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang ini, mereka mempersenda-sendakan dengan tujuan untuk mempersenda-senda agama-agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Betul. Jadi kadang-kadang dia mempermain-mainkan ni boleh ke tidak? Begitu. Mempermain-mainkan ni boleh ke tidak? Dia tuan-tuan tak payah pergi jauh pun. Dalam kalangan dialek kita ni kadang-kadang perkataan yang sama tapi beri maksud yang lain-lain. Gitulah. Kita sebut perkataan ni untuk benda ni, orang ni sebut perkataan ni untuk benda ni. Jadi dia, benda tu memang berlaku. Apatah lagi kalau satu dunia ini masing-masing ada bahasa masing-masing. Itu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok
Setengah orang yang membincangkan tentang Al-Quran. Jadi kita tak boleh nak kata setengah orang ni, kita kata oh, setengah orang ni orang macam kita. Bukan. Setengah orang ni para ulama lah tuan-tuan. Bukan kita, siapa kita bincang Quran, siapa nak dengar? Tuan-tuan. Tuan-tuan ramai-ramai ni duduk bincang, lepas makan tu bincang. Siapa nak catat perbincangan tuan-tuan? Siapa nak catat? Bagi tahu kat saya, siapa nak catat? Oh, ini orang ni bincang. Bukan. Ini setengah orang di sini dengan maksud ialah para ulama. Tengok faham? Bukan orang ramai. Orang ramai dia bincang sedap mulut dia je. Bukan orang ramai. Orang ramai apa yang keluar di kepala dia. Orang zaman sekarang dipanggil netizen. Dia panggil netizen. Ikut pandai dia. Dia nak keluar hukum, dia nak ni, dia nak bincang apa semua. Ikut pandai dia. Isu yang pada saya tak patut pun dia highlight kan. Tapi dah orang nak bincang lah. Isu pasal perceraian macam lepas tu bincang. Lepas tu bila ada artis kata dia tak dapat duit raya, dia bincang hukum duit raya pula. Pening lah. Itu kata. Itu kata kita. Bila dia kata suami dia tak pernah bagi duit raya pada anak, tak pernah bagi duit raya pada dia bincang dengan dia tu. Ramai-ramai. Qala ulama memang gitu lah. Sakit kepala. Begitu. Tapi kadang-kadang pada saya lah, apa-apa yang berkait dengan hal peribadi sebenarnya tak perlu di-highlightkan. Dia bukan masalah umat pun tuan-tuan. Kan? Yang kau bercerai, yang umat duduk bincang ni kebahar. Betul lah, saya makan. Hari Jumaat, makan pagi, pergi breakfast, Jumaat. Duduk atas kedai. Depan tu ada pasangan suami isteri. Duduk cerita tu lah. Fatah, Fazura. Fatah lah, sakit jiwa aku. Kedai ada makan, nak makan pun tak sedap. Yang semangatnya bini dengar. Tok laki duduk cerita. Padang. Biasa benda macam ni bini. Bini senyap lagi duduk cerita Fatah. Ni kepala aku. Kan? Dia macam mana nak kata? Sebenarnya tak perlu nak di-highlightkan. Orang bercerai ni bukan perkara yang baru. Dan dalam Islam adalah benda yang halal. Bukan benda haram bercerai. Tak ada siapa kata bercerai itu haram. Tak ada apa pun. Maksudnya, kau boleh bercerai, kau boleh berkahwin. Tak apa, tak masalah. Tapi kenapa nak bincang, highlight semua kan? Gitu. Jadi, banyak lagi saya isu yang lain yang boleh kita highlight. Kan? Tapi adalah sisi positifnya. Barulah orang tahu rupanya duit raya itu bukan masuk dalam bab nafkah pun. Kan? Duit raya itu tak wajib pun, nak bagi, tak nak bagi sudah. Kan? Betul tak? Kita ni adat kita bagi duit raya pun, ini adat saja. Nak bagi. Tidak ada perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang je hari raya, wahai kaum lelaki, sediakanlah duit raya. Tidak ada. Ada lah. Gitu. Jadi dia jadi satu isu yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Kadang-kadang yang tukang highlight ni dalam media massa, kan? Ada hati-hati lain yang bercerai. Okey. Ada orang biasa bercerai, kenapa kau tak pergi highlight? Kan? Pak Ali dengan Mak Limah bercerai. Ya. Mak Limah kata, kenapa bercerai? Alamak, dia tak bagi duit raya kat saya. Kan? Siapa nak baca kisah Mak Limah bercerai dengan Pak Ali? Tak ada orang baca. Kadang-kadang lebih kepada pencarian publicity ke macam mana, wallahu alam lah. Tapi nak bagi tahunya, ya sepatutnya tak perlulah nak highlight macam tu. Nak bercerai je lah. Begitu. Kan? Bukan maksudnya saya kata gitu, saya galakkan perceraian, bukan gitu. Tapi kau dah highlight kan, sehingga membuka aib masing-masing dah sekarang. Berak? Orang ni cerita pula pasal keburukan suami. Dah buka aib orang-orang. Buka aib hukum dia apa? Tu kena bincang lah budak. Yang tu tak nak bincang pula, buka aib. Kau dah buka aib orang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man satara musliman satarahu Allah di dunia wal akhirah. Orang yang tutup aib seseorang, kan Allah akan tutup aib di dunia dan akhirah. Ada satu hadis ataupun kata-kata ulama, saya lupa yang ni. Bila mana satu kaum itu, kan,
dia ditutupi aib, Allah Ta'ala tutup aib dia, dan dia membuka aib kaum yang lain, Allah akan buka balik aib dia. Itu lah. Sebab tu orang Melayu kata, satu jari kau tunjuk kat orang, 5 jari orang tunjuk kat kau. Kau tunjuk keburukan orang satu je, habis orang bongkar. Tu masalah. Jadi, itulah saya pun belik. Orang bercerai je pun bukan buat apa pun. Tak ada masalah negara. Banyak lagi masalah negara yang lain. Tapi yang ni juga kau duk bincang. Baik. Jadi, yang ni betul lah ni. Membincangkan tentang Al-Quran. Ini betul. Tapi orang tak seronok lah bincang pasal Al-Quran. Mana seronok? Kalau seronok, tu tuan kan? Mengatakan bahawa celaan terhadap mereka ini menunjukkan bahawa mengubah kata-kata yang dinaskan tidak boleh sama sekali. Itu nombor 1. Hukum dia di situ. Maksudnya, perbincangan di kalangan para ulama mengubah nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Al-Quran lah. Tengok ni. Jadi kalau kita tengok celaan macam mana, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Allah Taala kata kemudian orang yang zalim tu maksud apa? Derhaka. Kalau tak Allah tak panggil pun orang derhaka. Kerana panggilan yang panggil derhaka tu kan kita panggil. Tuan-tuan, setakat kita panggil no hal. Orang nak panggil kita derhaka ke, orang nak kata apa kat kita, tak ada masalah. Dia tak menjadikan kita apa-apa pun. Tapi kalau Tuhan panggil macam mana? Kalau Tuhan kata kau derhaka, tuan-tuan macam mana? Habislah kita. Kau derhaka mat, habis kita. Kau derhaka, macam mana? Kalau itu perkataan daripada Allah. Dan ini yang Allah kata. Orang yang tukar tu tadi, dia adalah orang yang zalim. Zalim ni bukannya orang pukul orang saja zalim. Bukan pemerintah buat khianat pada rakyat dia tu zalim. Bukan tu saja. Orang yang melakukan dosa juga adalah zalim. Orang yang mengubah ayat Allah zalim. Orang yang mengubah makna ayat Allah pun zalim. Ya. Sebab apa? Fa anzalna qawlan ghayra alladhi qila lahum. Mereka tukar perkataan yang kami tak kata. Kami kata lain, dia kata maksud yang lain. Ini memang zalim tu. Ini memang zalim. Jadi hukumnya di sini dikata menunjukkan bahawa mengubah kata-kata yang dinaskan tidak boleh sama sekali. Tak boleh. Baik. Cuma kenyataan secara umum ini perlu diteliti. Kena tengok lah. Kena tengok dulu. Tengok dulu tu macam mana. Kerana kata-kata yang dinaskan dalam syariat berkemungkinan lafaz-lafaznya digunakan dalam beribadah atau hanya digunakan dalam pengertiannya sahaja dalam beribadah. Maka di sini ada perbincangan. Yang pertama tuan, dalam bahasa Arab dia ada satu kaedah iktibas. Iktibas ni kita ambil perkataan Al-Quran. Kemudian boleh tak kita nak ambil perkataan Al-Quran tu kita nak guna untuk kita. Ada serta tempat kita ubah daripada lafaz mufrad kepada lafaz yang jamak. Contoh kan, mungkin dalam Al-Quran sebut Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiba-tiba kita ubah Rabbana ghfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Boleh ke tidak ubah begitu? Sedangkan dalam ayat Al-Quran lain kita pergi ubah dengan meletakkan begitu. Tuan-tuan. Dalam ayat Al-Quran kita ambil sepatah ayat Al-Quran, kita ubah dua kalimah untuk menjadikan mengikut cita rasa kita. Tapi boleh ke tidak? Itu dalam ilmu balaghah disebut dengan iktibas. Maka di situ ada dua pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Yang mengatakan boleh menggunakan syarat yang cukup ketat lah. Yang cukup ketat. Tujuan dia apa? Kenapa? Mengapa? Mesti kena ada bersebab sehingga membolehkan untuk kita petik ayat Al-Quran dan kita letakkan sesuatu yang kita mesti sebut iktibas. Dan ini bukan lagi ayat Al-Quran. Faham tak? Jangan kata, ni ayat Al-Quran tak boleh sebab kamu dah ubah. Kamu kena kata, ia hanyalah petikan yang aku ambil dan aku jadikan ayat aku sendiri. Bukan lagi ayat Al-Quran. Walaupun nampak sama. Dalam petikan Al-Quran kata Rabbighfirli wali walidayya.
Maka bila kita ubah Rabbana, kita tak boleh kata ini lagi petikan Quran. Ini kita ubah untuk kita saja, kerana kita nak jadikan dia adalah supaya kita berdoa kepada orang ramai. Kalau kita berdoa untuk diri kita seorang. Faham tak tuan? Begitu. Jadi tak boleh kita kata bila kita dah ubah petikan tersebut, kita kata tak, ni kita punya, bukan. Dia tak boleh gitu. Kita kata ini Al-Quran punya. Tak boleh dah. Sebab kita sudah ubah kalam Allah. Kalam Allah ni tuan-tuan, nak ubah baris pun tak boleh. Baris tu nak ubah pun tak boleh. Sedap-sedap kita, kecuali ada bacaan, ada riwayat, itu cerita lain. Tapi nak sebutnya, kalau kita sengaja nak ubah, tak boleh. Tapi atas dasar, di situlah para ulama sebut, boleh tak kita ambil petikan Al-Quran, kita tengok cantik ayat ini, cuma kita nak letak tukar kepada ayat kita sikit, maka di sinilah satu ulama sekumpulan sebut tak boleh, satu golongan kata boleh, tapi dengan syarat yang sangat ketat lah. Dan mesti tak boleh kata ini tak dah, cuma ambil petikan, ini bukan lagi ayat Quran, aku yang punya. Gitu je lah. Kita tak boleh nak kata tu ayat Quran dah, kita kena ubah sebab kita yang ubah. Maka di situ syarat yang sangat ketat. Dan kebanyakan memang yang kata tak boleh, itu sangat ramai. Baik. Jika peribaratan itu mesti menggunakan lafaznya, maka tidak bolehlah diubah lafaz tersebut. Jika peribaratan itu hanya sekadar menggunakan pengertian lafaz, maka bolehlah ia ditukarkan dengan lafaz sama erti dengannya. Macam tadi ya. Kalau tak boleh ubah, memang tak boleh ubah dah. Tapi kita nak ubah sama erti, cuma bezanya kami dengan saya je. Kan? Contoh. Kalau mari daripada Nabi SAW, contoh lah ni contoh ni tuan. Allahumma hdini fi man hadait. Tiba-tiba kita ubah Allahumma hdina fi man hadait. Kita hanya ubah dari sudut maksud yang sama, tak berubah, ubah pada saya kepada kami saja. Maksud tak berubah. Konteks ayat berubah tak? Tak berubah. Tapi dari sudut saya dengan kami itu berubah lah. Yang tu dibolehkan. Yang itu dibolehkan. Cuma nak ubah bila saya seorang begini lah. Bila kita ramai, kita ubah kepada kami. Contohnya tu. Itu contoh saja. Begitu. Tu kita kena faham. Walaupun begitu, tengok ni, tuan kita tersebut. Tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Penukaran tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya, melainkan dengan cara ijtihad. Maksudnya ulama je. Kita memang tak boleh. Kita nak ubah sedang-sedang, tak boleh. Maksudnya ada para ulama melihat ada keperluan untuk ubah, maka barulah kita boleh buat. Kalau tak boleh buat. Begitu tu. Kan? Contoh dalam Al-Quran. Al-Quran kata apa? Apa doa yang Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Itu doa dia, betul tak? Berapa banyak tuan-tuan dengar Rabbi ja'alna muqimas. Betul tak? Dalam Quran kata Rabbi ja'alni, tapi kita ubah bila baca Rabbi ja'alna. Di sini apa bincangan ni? Kalau lafaz asal, kalau kita niat itu kita nak ubah semua struktur ayat, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau ubah itu sekadar struktur ayat masih ada, cuma nak ubah ada keperluan, kerana tadi baca seorang, ini baca ramai, itu ada sebahagian ulama berijtihad, dia dibolehkan. Tapi tak boleh sewenang-wenangnya. Betul. Berapa banyak doa-doa yang kita ubah itu daripada seorang kepada ramai. Banyak dalam Quran tu. Banyak. Banyak tadi ya. Kalau kita buka Quran memang gitu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kan doa Nabi Ibrahim. Kan? Itu kan doa Nabi. Kan? Bila kita doa seorang, dalam Quran kata Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Kita berdoa seorang. Tapi doa ramai-ramai, kita boleh kata Rabbana la tazarna farda. Boleh ke tak? Sama isu dia punya tadi. Struktur ayat tak berubah, cuma kita mengubah maksud itu sekadar aku dengan itu lah. Ini yang disebut begitu. Jadi kalau hanya sekadar menggunakan pengertian lafaz, maka ditukarkan dengan lafaz maka ditukarkan dengan lafaz yang sama erti dengannya, itu cerita lain. Okey, cuma tidak bolehlah ditukarkan dengan lafaz yang tidak seerti dengan lafaz asal. Tu tak boleh.
Itu kita kena faham. Baik. Orang yang berhak, ini tengok ni, mengupah maksud tersebut secara bersendirian dengan memberikan maksud yang sepatutnya ialah orang alim. Satu masalah kita lah, tuan. Macam saya kata tadi, orang kita kalau sebut ulama siapa? Ulama pada kita, tuan, ulama pada kita, minta maaf ulama pada kita, seorang pun ulama, dua orang pun ulama, tiga orang pun ulama. Betul tak? Dia tu ulama ah. Betul tak itu? Kesalah kata. Awak jangan pandang sebelah mata tau. Dia tu ulama ah. Betul tak? Ya. Tak, bukan masalah alamat ni, tak. Alamat tu cerita lain. Kan? Alamat raya lagi tu cerita lain. Cuma nak bagi tahunya, kita seorang kan, berkata seorang ulama, kita kata, betul tak? Penggunaan tu masyhur di kalangan kita. Dah salah ke? Tak salah, kerana kita yang gunakan. Kita masyhurkan kalangan kita. Dari sudut kaedah bahasa Arab, memang tak betul. Kalau ulama ini merujuk kepada orang-orang alim, ramai. Seorang yang banyak pengetahuan itu alim. Dua orang alimani. Ramai lebih dari tiga orang, barulah ulama. Kita tak seorang pun ulama, dua pun ulama, tiga alamat dah. Macam mana tak? Betul tak? Atau saya kata penggunaan bahasa tu kadang-kadang tak sama. Orang Arab bila dia cakap ulama, itu merujuk kepada ramailah. Sekumpulan, ya, sekumpulan orang-orang yang berpengetahuan yang tinggi, tuan, dalam ilmu agama. Bahkan ulama kebanyakan memang dikhususkan dalam ilmu agama, bahkan tak tertinggalan juga dalam ilmu-ilmu lain. Gitu. Kita sebut ulama memang rujuk pada ilmu agama saja. Tidak. Gitu. Cuma betul lah yang Allah Ta'ala sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama tu, betul lah merujuk kepada orang faham agama. Cuma ni nak sebut, tengok dalam kitab kita sebut. Ini kita ambil perhatian. Orang yang berhak mengupah maksud itu secara bersendirian. Kalau nak upah, dia nak kupas bersendirian, nak kupas sendiri. Faham tak? Kita boleh ke nak kupas sendiri? Bukan kata kupas sendiri, kupas ramai-ramai pun tak dia nak kupas tak. Apple boleh lah. Tu pun lambat dah siap. Kupas sendiri balik awal lah kita, tak tahu. Jawapan dia balik awal. Itu je. Tuan-tuan kalau tak faham balik awal, tanya lambat kita. Cuma nak bagi tahunya, maksud sebut secara dengan memberikan maksud yang sepatutnya ialah orang yang alim. Boleh kau nak kupas sendiri, janji kau alim. Dah ada ke layak di kalangan kita? Saya sebut tak ada lah, tu je. Tak ada. Mereka yang betul-betul alim yang boleh mengupah Al-Quran ni, kalangan kita ni memang tak ada. Luar sana wallahu alam dah. Cuma nak bagi tahunya, yang dulu-dulu ni, Al-Qurtubi, At-Tabari, Zamakhsyari, kan, masa-masa ni, ini ulama-ulama besar dalam ilmu Al-Quran, kan. Tu tak kira hak dulu lagi, Abdullah bin Abbas, tu tak payah cakap dah, tuan-tuan. Jadi ini bukan tahap kita. Yang nak mengupas ini bukan tahap kita. Mesti seorang yang alim. Dia tak kata seorang yang ulama. Nampak? Ni. Ini nak kena betul kan. Dia tu orang alim. Tu. Jangan main-main, dia tu alim. Betul tu. Kerana alim, ain alif lam mim alim. Seorang yang berpengetahuan dalam ilmu. Tak kisahlah agama ke apa. Alimah ni dua orang yang berpengetahuan dalam ilmu, dan dia punya jamak ulama. Itu. Saya dah kata dari awal tadi saya sebut, ada perkataan yang kita gunakan lain, orang bangsa lain gunakanlah lain. Itu kita kena faham. Baik. Dalam membuat kupasan tersebut, mestilah lafaz yang awal yang hendak ditafsirkan serta lafaz kedua yang ditafsirkan mempunyai kesamaan pengertian. Pengertian tak boleh lari. Erti tak lari. Kalau cerita ya Allah ampunkanlah dosa saya, dia tak berubah cerita berampun. Ya Allah ampunkanlah dosa kami. Itu je. Pengertian tu tak boleh lah. Tak boleh lari.
Janganlah asalnya saya nak makan nasi goreng. Bila kita ubah, kami minum air. Bukan? Ke sama? Kalau saya nak makan nasi goreng, ubah je kami nak makan nasi goreng, boleh tak? Boleh lagi, kerana maksud struktur ayat itu masih sama. Tapi macam tu orang kita kata tadi, saya nak makan nasi goreng, mari kat kami malas goreng nasi. Sama tak? Tak sama dah kan? Betul tak? Ke rajin goreng nasi ni? Payah nak duga. Kadang-kadang nampak muka gitu ke, rupanya bab memasak je ni. Kadang-kadang nampak muka macam power, bab memasak makan ke badan. Payah. Manusia ni tak boleh pandang pada muka. Gambar sini. Begitulah tak. Jadi nak bagi tahunya, struktur ayat tu dia tidak mengubah maksud. Begitu. Apabila dikata keadaan ini berbeza, cukup berbeza dengan cara yang dilakukan oleh Bani Israel. Betul? Yang ada sekarang tu bukan geng-geng ni dah. Tu Israel mari dari mana dah. Tak tahulah tu lah. Dari mana? Betul. Tapi itulah kan. Sekarang ni dah mula cakap-cakap, ada 2-3 orang mamak ni. Tak. Dia kata apa guna kita boykot itu? Apa guna kita boykot? Bukan menjejaskan Israel. Cuba baca kak, apa berlaku pada Israel sekarang. Ekonomi Israel teruk. Masa Iran hantar peluru berpandu balistik dia habiskan lebih kurang 1 berapa bilion untuk menangkis tu saja. Kalau Iran hantar 2 kali lagi, gelak Israel tu. Gelak Israel. Dia dah mula buat pinjaman dengan US. Dia dah mula. Saya tak tahu lagi sekutu dia siapa lagi kalau dia nak pinjam, wallahualam. Cuma dia dah mula. Kalau lagi kita berterusan boykot, banyak mana Intel dah putuskan hubungan dengan dia. Banyak mana dah. Kita mari sini kata tak ada kesan. Allah la ilaha illallah. Berat sik-sik sungguh. Payah nak bercakap dengan orang macam ni, susah. Tu. Tak faham? Lah, ingat faham berat sik-sik, berat 6 lah. 6. Gitu. Tu keadaan dia. Jadi Bani Israel ini dia kata apa? Apabila dikatakan kepada mereka hittah, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu minal muslimin. Hittah yang maknanya wahai Tuhan, padamkanlah dosa-dosa kami. Hittah tu dengan maksud ampunkan dosa kami, tapi mereka tafsirkan secara mengejek-ngejek, iaitu dengan mengatakan ayat tu bukan maksud gitu. Hittah tu dengan maksud, memang kalau dalam bahasa Arab sendiri ada maksud hittah tu biji yang tu. Memang ada. Tapi hittah yang Tuhan lafazkan di sini, suruh kau kata itu dengan maksud tolong ampunkan dosa. Yang kau pergi tafsir lain tu kenapa? Lepas tu kata ni Bani Israel ni tak boleh buat. Saya pun heran lah. Masih lagi buat perjanjian dengan Bani Israel, memang tak guna sikit apa pun. Baik. Secara mengejek dengan mengatakan ayat itu bermaksud bijian yang masak dalam sehelai rambut. Dia pakat suka kan dia. Ada ke Tuhan suruh kata biji yang suruh kata gitu. Hal ini bererti mereka mengubah perkataan tersebut dengan lafaz yang tidak memberikan maksud sebenar. Nampak tak? Jadi gitulah dia main-main. Andainya mereka menukarkan perkataan itu dengan perkataan yang sama sekali tidak membawa perkataan yang sebenar, tentunya ia tidak dibenarkan. Perbuatan ini sangat besar kebatilannya dan ia dilarang keras serta dicela. Tukar perkataan pun tak boleh, tukar maksud pun tak boleh. Itu apa yang ada dalam nas Al-Quran, dalam Taurat, Injil. Taurat dan Injil saya tak tahu lah macam mana dah berubah, wallahu a'lam.
Habis benda dah diubah. Benda. Yang asalnya kita tak pernah tengok. Injil yang asal duduk dengan siapa pun kita tak tahu. Katanya ada di Vatikan yang asal. Wallahu a'lam. Taurat pun sudah tak boleh nak kata apa. Kita pun tak pernah tengok. Tapi setakat ni percubaan untuk menukar perkataan Al-Quran menjadikan satu Al-Quran lain memang ada. Memang ada. Tapi tak berjaya. Ini janji Allah lah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang akan jaga. Hati-hati baca Al-Quran yang orang suka baca dah ni. Bila orang ajak baca, kita pun scroll ni, baca kadang-kadang. Saya takut yang kita baca itu bukan laman web yang betul, sehingga kita membaca Al-Quran yang salah. Kita ni tak berapa cerdik dah dengan Quran. Baca ayat pun kira Quran, nanya. Nampak baca Quran? Hati-hati. Berhati-hati. Berhati-hati. Dulu memang ada percubaan, sekarang saya tak pasti. Sama juga halnya. Jadi cerita Quran dah habis, tak boleh. Melainkan seperti mana yang saya dah sebut tadi, tak boleh. Sama juga halnya dengan memindahkan hadis. Hadis ni sama kan? Hadis ni selepas Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan lafaz asalnya jika ia masih menyampaikan maksud asalnya. Jadi sama juga kan, contohnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita ziarah orang sakit, orang tu sakit, maka kita pun baca doa, Allahumma rabban nas azhibil bas ishfi. Kang, ishfi. Nabi sebut ishfi, sembuhkanlah. Okey, baik. Tiba-tiba orang mari kat kita, itu kalau kita ziarah orang, kita sebutlah doa itu. Betul tak? Tiba-tiba ada orang mari cerita, mak, Abu sakit ni. Abu sakit. Kita pun baca doa, Allahumma rabban nasi azhibil bas ishfi. Kita tambah dengan ishfi, sembuhkanlah dia. Boleh ke tidak Allah? Sama macam kategori tadi, struktur ayat tidak berubah, cuma kita hanya tuju kepada kawan kita tak tadi. Ayat masih sama. Ayat masih sama. Kalau doa asal kita tengah pegang orang, ya Allah, hilangkanlah kesakitannya, sembuhkanlah. Gitu je. Sebab ni kita tengah pegang tangan. Kan Nabi bila orang sakit, dia pergi ziarah, dia akan letak tangan dia tempat yang sakit. Tapi kena tanyalah penyakit tu berjangkit ke tidak. Dan kita letakkan, kita balik orang ziarah pula. Salah teknik. Tu kena hati-hati juga. Baik. Jadi Allah Muhammad, apa yang saya nak sebut ialah, bila orang cerita pada kita, maksudnya orang mari datang, Abu sakit, kita berkata, ya Allah, hilangkanlah kesakitannya. Hilangkanlah kesakitannya. Hilangkanlah kesakitannya. Sebab kita berkata, sembuhkanlah dia. Kita tambah dia. Dan sebab, maka tambahan itu boleh dengan syarat tidak merubah maksud ayat. Itu ya. Nak ubah hadis memang tak boleh. Tapi hanya tambahan kerana kita nak sebut tambah pada dia. Boleh. Begitu. Baik, ada begitu. Dalam hal ini timbul perbezaan pendapat. Wasilah bin Asqa' bahawa beliau berpendapat boleh berbuat demikian. Katanya, bukan semua yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami pindahkan kepada anda dengan lafaznya, cukuplah bagi kamu mendapatkan maksudnya. Pun boleh juga. Kadang-kadang kita orang Melayu, orang Arab sendiri yang tidak hafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan Nabi ada kata. Nabi kata macam mana? Nabi kata, kalau nak makan, sebutlah nama Allah. Betul tak kita cakap gitu? Nabi kata, kalau nak makan, sebutlah nama. Saya nak tanya, bila Nabi sebut kalau nak makan, sebutlah nama Allah? Bila Nabi sebut gitu? Tuan-tuan, bila Nabi sebut kalau nak makan, sebutlah nama Allah? Tuan-tuan carilah dalam mana hadis, tidak ada. Bukan, memang tidak ada. Sebab Nabi akan sebut dalam bahasa Arab, Samillah kul biyaminik ya gulam. Samillah, Nabi sebut, wahai budak, sebutlah nama
Allah. Nabi sebut tak sebut gitu. Nabi sebut samillah dalam bahasa Arab. Dan siapa sebut bahasa Melayu? Kita. Betul tak? Kalau tak boleh sebut gitu, kita sebut dalam bahasa Arab. Kalau sebut dalam bahasa Arab, siapa faham? Kita tak faham maksud saya. Kita kata Nabi bersabda. Nabi sabda apa? Kan? An-nikahu sunnati. Perkahwinan itu sunnahku. Kan? Nabi sebut apa? Nabi sebut perkahwinan itu sunnahku. Kan? Lepas tu kita kata, bila Nabi sebut perkahwinan itu sunnahku? Ada, cari ada. Kita pun cari. Tak ada pun. Nak perkahwinan tu tak ada mula dengan perkahwinan tu. Memanglah tak ada. Kau kena cari an-nikahu, baru ada. Faham tak? Jadi boleh tak kita masuk itu? Boleh. Itu terjemahan. Ada dalam satu keadaan yang hadis tu kita tak ingat secara lah lafaznya, terjemahannya kita tak ingat, tapi kita ingat secara umum. Nabi kata jangan makan rasuah. Siapa makan rasuah? Makan nasi. Dia bukan marah pula, sakit semua. Bukan gitu. Nabi kata jangan makan rasuah. Siapa makan rasuah duduk dalam neraka. Kita tak ingat lafaz hadis, kita tak ingat terjemahan, tapi kita bagi tahu maksud itu. Boleh ke tidak? Boleh. Dengan syarat tidak mengubah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud tu jangan lagi. Maka itu sama dengan Al-Quran. Kau jangan ubah suatu ayat tu, maksud jangan ubah. Tuhan kata jangan bazir masa. Bila Tuhan kata jangan bazir masa gitu? Memang cari Al-Quran tak jumpa gitu. Betul tak perkataan dia? Betul. Tidak merubah Kerana yang Tuhan kata innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Cuma kita tak ingat perkataan itu. Kita tak faham. Faham tak? Jadi banyak orang bercakap Allah ada kata. Yang dia kata tu bukanlah secara sebiji-sebiji macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tapi dia sebut tu betul lah. Tak? Allah ada kata orang Yahudi dengan orang Nasara ni, dia takkan reda ke kita sampai bila-bila. Tuan-tuan cari dalam Quran sebiji-sebiji itu pening ya lagi. Tapi memang betul. Dia kata tu betul. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Betul, tak salah. Begitu. Itu boleh. Kami telah menerangkan hal ini dalam kitab usul fiqh. Penulis telah menyebutkan satu fasal yang menarik, bahawa perbezaan pendapat ini hanya berlaku pada zaman sahabat, dan dalam kalangan mereka sahaja sahabat Nabi. Selain para sahabat, maka tidaklah boleh sesiapa pun mengubah lafaznya dengan lafaz lain yang sama ertinya, walaupun memenuhi maksud lafaz asal itu. Satu, kalau nak ambil riwayat bacaan-bacaan, mesti diambil dengan para sahabat. Kalau berubah pun. Dalam surah Al-Waqi'ah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Betul tak? Betul kan? Ada bacaan yang sampai pada kita macam itulah, farauhun. Tapi ada yang baca faruhun. Nak ubah baris tu kita tak boleh. Tapi riwayat tu ada diambil daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baca dengan faruhun wa raihanun wa jannatu na'im. Faham? Jadi kita tak boleh. Kita nak sedap-sedap gigi kita ubah, tak boleh. Tidak boleh. Sama juga apa-apa bacaan lah yang merubah perkataan itu mesti diambil daripada, hanya boleh diambil daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka dengar sendiri daripada Nabi. Kita tak boleh. Sebab tu bila Sayyidina Umar sembahyang di belakang seorang sahabat Nabi, Hisham, ustaz saya, dia sembahyang, dia jadi imam. Baca surah apa hari tu Kalau saya tengok, saya bagi tahu balik. Sudah sembahyang, saya mau tarik dia. Kau ambil mana ayat Quran ini? Tengok orang marah. Kan? Kawan tu garang kan? Bekeng, debeh, kira nak empuk orang saja. Kau ambil mana ayat ni? Dia kata kau ambil daripada Rasulullah. Bohong, mana ada? Mana ada? Pergi jumpa Rasulullah. Pergi jumpa. Rasulullah kata, kenapa wahai Umar? Ni baca ayat Quran mengarut sekali. Gitulah cerita dia. Kalau saya mau kata gitu memang tak ada tuan. Bayar ni kan. Mengarut dia baca. Apa bacanya ni? Nabi kata baca.
Kawan tu baca. Nabi kata, hakaza unzila. Macam ni hadis tu kamu. Lah, gini mula. Kau baca Umar? Umar baca. Gitu lah. Dua-dua apa? Betul. Tapi benda tu boleh berlaku hanya pada para sahabat aja. Kalau kita sahabat dua tak boleh. Walaupun kita sahabat kita tak boleh. Saya ambil bila dia sahabat saya, hempuk tak pada dia. Ini maksudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kena faham. Memang ada ayat Quran tidak dinafikan, ada yang sebut seperti mana yang saya sebut tadi. Ada bacaan Farahun, ada yang baca Farahun. Kami di mana? Kawan saya. Kawan saya hempuk je lah, tak kembali. Tak boleh. Begitu. Baik. Kerana kalau kita benarkan semua orang berbuat begitu, tentulah kita tidak boleh percayai hadis. Kerana setiap orang sampai ke zaman kini telah mengubah perkataan yang dipindahkan huruf demi huruf dan ditukarkan dalam hak yang diriwayatkan. Kalau gitu tiap-tiap tahun berubah, habis berubah. Tak boleh. Ini menyebabkan ia terkeluar secara keseluruhan daripada pemberitahuan. Sedangkan para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat tak macam kita. Pasal apa para sahabat tak macam kita? Ada dua ciri. Yang pertama, fasahah dan balaghah. Apa nak cakap kemantapan bahasa Arab para sahabat bukan tahap kita. Bukan tahap kita ni, kita memang hampir dah. Lu orang Arab yang ada lu pun tak sampai tahap ni. Yang kita ni anak hantar je. Kan? Itu pun belagak dah. Kan? Antana. Kan? Sekali mari Arab, kul huwallahu ahad tadi. Kan? Begitu. Habis itulah. Cuma nak bagi tahunya, kemantapan bahasa Arab yang ada daripada sahabat tidak ada pada orang zaman sekarang. Jadi tu tak boleh nak canggah lagi lah. Macam mana kita nak ikut dia? Kan? Dia punya kehebatan tu tak sama gitu. Kerana sifat semula jadi mereka ialah kearaban. Sampai orang kita tulis kearaban tu dan menguasai bahasa Arab secara semula jadi dah. Memang dia mahir dah. Kan? Gitu. Kita pula baru nak belajar. Kena suruh hafal fi'il madi balik awal tu. Fa'ala. Dia main fa'ala tak sudah tu. Baik. Kedua, ni saya sebut tadi. Macam sabda Nabi, mereka menyaksikan sendiri sabda dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sendiri Nabi sebut ayat Quran turun sendiri. Masa ayat Quran turun, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Asal ayat Quran turun gitu. Abdullah bin Maktum kata, wahai Nabi, ayat ni turun kesian kat aku. Aku ni orang muda, semangat tinggi nak pergi berperang. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat, tidak sama orang yang duduk dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Tak sama pahala dia. Aku ni tak boleh nak pergi. Kalau ikut muda semangat memang nak pergi. Tapi aku buta nak pergi macam mana? Dan Allah Ta'ala kata gini, rugi aku. Terus Allah Ta'ala turunkan ayat lain. Sahabat ada, tengok lagi. Sebab tu sahabat dia senang. Kita tengok. Allah turunkan ayat, la yastawil qa'iduna minal mu'mini ghairi ulid darari. Terus turun dengan perkataan tambahan. Dalam Quran sekarang ada tu. Ghairi ulid darari tu ada dah. Dulu sebelumnya tidak ada. Siapa tengok? Para sahabat. Dan kita tengok bila? Sekarang baru kita tengok. Tu pun kalau tengok, kalau tak tengok, tak tahulah. Itu lah. Begitu. Baik. Tengok sikit lagi. Jangan marah tuan-tuan, sabar sikit lagi. Oleh demikian penyaksian itu memberikan kefahaman pengertian kata-kata Nabi dan keseluruhan maksudnya. Orang yang memberitahu tentulah tidak sama dengan orang menyaksikan sendiri. Betul tak? Dia tengok sendiri perkataan Nabi, dia tahu kenapa Nabi sebut begitu, dia tahu. Sebab mereka duduk di kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Lepas tu para sahabat ni martabat dia jauh lah. Jauh. Itu belum cerita al-mubashshirina bil jannah. Orang-orang sahabat yang Nabi berita gembirakan dengan syurga tu lagilah jauh. Itu tak cerita lagi Abu Bakar yang setiap kali Nabi tak ada, dia yang pengganti. Bila Nabi dia pun mengganti. Yang tu tak cakap lah power dia. Tapi Syiah tak suka ni.
Semua ni yang tak suka. Ya. Gitu lah. Tidakkah anda melihat para sahabat menyebutkan dalam hadis-hadis mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sekian dan melarang sekian. Sekian tanpa menyebutkan perkataan yang digunakan oleh Rasulullah dalam suruhan dan larangan itu. Kan? Mari-mari dia kata nah Rasulullah an thamanil qalb. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada jual beli anjing. Contoh, pada dia sebut kita, Nabi sebut sana. Tak apa Nabi sebut itu. Aku ingat Nabi sebut gitu je lah. Boleh kata. Tapi siapa boleh ubah? Semua tu pada sahabat kita tak boleh lah. Kita boleh lah dengan cerita macam tu, macam tadi boleh lah. Jangan ubah maksud apa yang disebut oleh Nabi. Adapun perkataan, apa semua, hanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa benda tu? Rasulullah SAW menyuruh sekian dan melarang sekian tanpa menyebutkan perkataan yang digunakan oleh Rasulullah dalam suruhan larangan itu. Sedangkan apa yang diberitahu itu merupakan khabar yang sah dan pemindahan hadis yang biasa, penerangan oleh sahabat ini tidak patut diragai orang yang bersifat saksama. Ayat ke-14, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Yang ni kita sambung balik pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.